Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara Muhammad Hamzah, saudara Mustafa Ilyas, Puan Nuriyah, saudara Ridwan, saudara Yaumun. Begitu juga dengan saudara Muhammad Hashim Muhammad Din, saudara Zamari Elsi. Terima kasih saban malam menemani saya. Ya, Madam K, MR BK Rohana, Syahrin Idris, saudara Syah Ibrahim, Tuan Abdul Rahman, Izzuddin, saudara Muhammad, mana dari itu? Muhammad Ibrahim, Muhammad Hashim dari Kemayan, saudara Izzuddin dari Pulau Pinang, Tuan Ibrahim, Tuan Ismail daripada Besut, Terengganu, saudara Syah Ibrahim, saudara Abu Nem, saudara Abu Samah, saudara Kamal Zaman, begitu juga Amy Basir, saudara Rusini Kurungot dari Sarawak. Waalaikumsalam, terima kasih. Saya Alhamdulillah sihat. Saudara Kamarul Azhari, Mohaiza, Yusuf Awang dari Tanah Merah, Kelantan. Saudara Rudin Malik, selamat malam. Saudara Raja Kamal, Raja Bazian dari Sungai Petani, Muhammad Yusuf Ishak, terima kasih. Saudara Abdul Rahman dari Johor Bahru, saudara Abu Nem, salam perjuangan. Saudara Rusmini dari Pontian, Johor, saudara Pak Chu daripada Langkap, saudara Syamsul Anwar, terima kasih hadir. Saudara Johasri, Puan Syarifah Hafifah, begitu juga Azhari, Johasri daripada Selayang, saudara Zack Peri, saudara Muhammad Asri, saudara Syamsul Anwar, saudara Potih Zul Osman, Richard Bakri, salam pencerahan. Saudara Arifin Abdul Halim, saudara Aus Firdaus di Kelantan katanya. Sabar lu saudara. Saudara Ramli Karim, apa khabar orang Keluang, saudara Muhammad Kapli, saudara Ibjah, saudara Abdul Malik, terima kasih. Begitu juga saudara Abu Seman Hashim dari Batu Pahat, saudara Azhar, Tuan Haji Azhar, belum manap, saudara Luth Hamzah, saudara Zaini Johari, Puan Hajah Comel, Azami, saudara Muhammad Zal, saudara Yahya Armin, saudara Fazil, saudara Awang Yusof, saudara Zamri Ibrahim, saudara Muhammad Zulkifli. Begitu juga Mangganu, apa khabar saudara? Semoga sihat wafiat dari Kuala Terengganu, ya Mangganu. Saudara Puan Nuriyah Asyad, saudara Abdul Aziz daripada Miri Sarawak, saudara Abdul Aziz, Puan Nur Maria, saudara Abi Audin daripada Johor Bahru, saudara Abi Aidin dari Johor Bahru. Lim, apa khabar Lim? Saudara Ismail Manap. Itu juga dengan Pak Taman, salam dari Putrajaya katanya. Saudara Good Freyli, salam. Saudara Zamri Ibrahim, saudara Tabat, saudara Muhammad Zulkifli, saudara Jonit Hamzah, Yang Maya. Rubidin, apa khabar Bi? Moga sehat bersama pasangan. Saudara Makmo lah tu gamaknya dari Seremban. Saudara Hafiz Azara, saudara Lut Hamzah, saudara Samsul, saudara Krishnan, Hafiz Azara, Hashim Alias, apa khabar orang Melaka. Saudara Nordin Din, saudara Husaini, Muhammad John, saudara Husaini Muhammad, saudara Muhammad Zain, saudara Osman Ahmed Hussein, terima kasih. Saudara Iskandar dari Kota Tinggi Johor, Pak Chu terhibur dengan pantun Pak Nazil. InsyaAllah malam ni ada lagi rasanya. Saudara Al-Ajlafa, Pak Chu ni peminat Pak Nazil. Baik saudara, mana yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Saya beri lebih kurang 4 minit. Saudara Azmi Nordin dari Bagan Datuk, saudara Syam Osman dari Kampung Gajah, saudara Bari Ismail, begitu juga saudara Jaka Linglung dari Pulau Pinang. Hari ini saudara adalah tanggal 27 Mei. Tanggal 27 Mei, tetapi hari yang ke-1164 COVID-19 masih melanda. Memang saya tak dapat melaporkan berapa jumlahnya. Yakin saya tentulah hari Isnin nanti akan ada laporannya. Tapi artinya COVID-19 masih ada lagi saudara. Berhati-hati dan jagalah penjarakan sosial. Mungkin besok ada majlis. Kalau saudara hadir majlis perkahwinan atau mempelai, pastikan anda melakukan penjarakan sosial. Pakai pelitup muka. Berhati-hati, saudara Limut, Puan Aizah Saleh, saudara Zaidi Zain. Jadi isu tentang COVID-19 ini kita harus berhati-hati. Terima kasih saudara Hairil daripada Pontian Johor. Usai pencerahan sedikit tentang COVID-19, kita masuk e-commerce saudara. Ini penting, yang elok kita hayati untuk berniaga saudara. Carilah rezeki yang halal. Saudara Azawan, saudara Puan Kalsum, begitu juga saudara Syahrum. Saudara, Kalau anda mempunyai produk, hubungi Al-Azhar. Tak ada masalah. Di talian 011
330-41241. Al-Azhar masih memasarkan setangi Al-Bakur dan juga minyak wangi dari tanah Arab. Hubungi Al-Azhar di talian 011330-41241. Kalau tak dapat berhubung dengan Al-Azhar, boleh hubung Siti Farehah di talian 0177114300. Selain Dendeng Manis Siti Farehah, pesanan untuk simpul kasih Cik Siti sudah pun dibuka. Bolehlah anda menghubungi beliau. Saudara Nurali Siti Farehah di talian 0177114300. Saudara Hairil, salam dari Pontian. Saudara Mat Spanajaya, saudara Kamsan Dahlan daripada Gelang Patah. Saudara Kamisan Dahlan dari Gelang Patah. Katanya panas hari ini. Memang cuaca memang panas hari ini, saudara. Tak boleh nak kata apa. Saudara Jamaluddin Mat Bujang, Puan Rohani Jonit, Puan Kalsum, itu juga Azawan, saudara. Dan jangan lupa popiah sirih Lady Maria. Rasanya sedap, rangup, pedas dan manis. Hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Harga-harga ramah, murah, saudara. Dan jika anda mau berniaga, tak tahu nak jual apa, tak ada modal, ini perniagaan tanpa modal. Anda boleh menjadi ejen kepada syarikat Emirus Super Carrier milik Puan Ros Chun. Anda boleh hubungi Puan Ros Chun di talian 012-257-5917. Sebab beliau memasarkan produknya berasaskan makanan sihat, berasaskan pada oat, saudara. Dalamnya ada kurma, madu, delima, apricot, ubi bit, chia seed, vitamin C dan juga collagen untuk mengenyangkan perut, sesuai untuk minum pagi, saudara, dan sebagai energy booster dan juga untuk mengimbangkan kolesterol dalam badan, untuk menyelesaikan masalah sembelit dan juga menyeimbangkan nutrisi dalam badan. Itulah, saudara, seketika kita berbicara tentang e-commerce. Baik, saudara, kita masuk segmen ini. Saya rasa bukanlah penting sangat, tapi elok dijadikan panduan. Saya terima kiriman daripada sahabat saya, Cikgu Hibil Hassan. Ini tentang pesanan teman-teman kita yang mungkin nak mengerjakan haji ataupun mau bermusafir. Kerana daripada Salim radhiyallahu anhu berkata bahawa Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata kepada seseorang apabila hendak melakukan musafir, macam nak pergi haji dan sebagainya, datanglah kepadaku, aku ingin menyampaikan ucapan perpisahan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengucapkan kepada kami, kemudian beliau mengucapkan, aku menyerahkan kepada Allah urusan agama kamu, amanah kamu, dan pengakhiran amalan kamu. Ini hadis riwayat Tirmizi. Secara statusnya adalah hadis sahih. Jadi, bermusafir itu adalah merupakan perjalanan seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Seperti mengerjakan ibadat haji. Dan tentunya kadang-kadang ada kesulitan serta kemudaratan. Kerana ia pasti menimbulkan rasa badan letih, kemudian ada kesukaran dan menghalang keselesaan serta kerehatan, juga kesempurnaan dalam beribadah sepanjang dalam perjalanan. Jadi justru Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat mengenai sunnah yang sangat baik untuk diamalkan apabila seorang hendak melakukan musafir, maka hendaklah ia mengucapkan doa kepada Allah. Aku menyerahkan kepada Allah urusan agamamu, amanahmu dan pengakhiran amalanku. Saudara, terdapat juga dalam hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu bahawa seseorang lelaki telah datang kepada Nabi Muhammad SAW dan memberitahu dia akan bermusafir. Lalu baginda mendoakan, semoga Allah membekalkanmu dengan ketakwaan, mengampunkan dosamu dan Allah mempermudahkan kebaikan untukmu di mana saja kamu berada. Jadi kita juga berdoa begitulah, saudara. Bila teman-teman datang bersalam kita, mungkin nak menunaikan haji, dan kita doakan semoga Allah SWT membekalkan kepadamu dengan ketakwaan, mengampunkan dosamu, dan Allah memudahkan serta kebaikan untukmu di mana saja kamu berada. Inilah cara yang terbaik bila kita menyantuni teman-teman yang bakal menunaikan ibadah haji ataupun melakukan pemusafiran yang jauh, saudara. Sebagai seorang Muslim, sama kita mendoakanlah yang baik-baik. Elakkan rasa kecemburuan. Kalau ada masalah apa semua, ampunkanlah segala dosa-dosa mereka, saudara. Itulah. Kena ingat, saudara, mereka yang berjaya untuk menjadi tetamu Allah, kita iringi dengan doa semoga mereka memperolehi haji yang mabruk. Sekarang ni musim haji, saudara. Baik, saudara.
Saya ingin juga menyantuni pesan Sultan Muhammad Al-Fatih. Satu ketika dahulu ini, Sultan Muhammad Al-Fatih ini terkenal dengan seorang pendeta, seorang pemimpin, seorang khalifah yang baik. Katanya, jika satu masa nanti kamu tidak lagi mendengar hilai tawa anak-anak kecil riang-ria di masjid, maka takutlah kalian akan datangnya kejatuhan generasi muda dalam kedaifan. Sebab itu saudara, kalau kita anak-anak nak bermain, berlari ke dekat pekarangan masjid, biarkan. Agar mereka rapat dan sentiasa berada di kawasan pekarangan tempat amal ibadat. Mudah-mudahan akhirnya mereka menemui petunjuk untuk menjadi orang yang baik dan tidak lupa untuk menunaikan solat. Jadi kerana kata ini pesan Sultan Muhammad Al-Fatih. Jika satu masa nanti kamu tidak lagi mendengar hilai tawa anak-anak riang di masjid, maka takutlah kalian akan datangnya kejatuhan generasi muda dalam kedaifan. Ini dia saudara, saya harap kita saling mengingatkan. Kalau anak-anak nak bermain di pekarangan masjid, biarlah saudara. Jangan kita tegah dia, suruh dia balik. Biarkan dia dapat melihat bagaimana orang solat, agar mereka memperolehi sesuatu pengajaran yang baik untuk kehidupan mereka dan akan menjadi orang yang amat bertakwa pada Allah SWT, saudara. Baik, saudara. Ini untuk Pak Chu. Pak Chu, ni pantun daripada Pak Nazil, Pak Chu. Kata Pak Nazil, saya minta maaf, semalam saya tak dapat membaca pantun dan sebagainya kerana saya bersiaran daripada Janda Baik. Kerana ada program di sana, saudara. Kata Pak Nazil, pergi bersiar naik kereta di luar kota, rasa tak jemu. Bicara biar berdasarkan fakta, baru dikata orang berilmu. Jadi bila kita nak berbicara, nak berbual dengan teman-teman, ataupun melontarkan pandangan, biarlah berfakta. Barulah orang kata kita berilmu. Walaupun kadang-kadang kita bukan pandai sangat pun, saudara. Macam saya ni bukan bijak mana pun. Tapi selalunya bila saya melontarkan pandangan, berdasarkan pada fakta, saudara. Tambah Pak Nazir lagi, ipar Ismail memetik melur, bunga mengkula juga memikat. Jalan damai luas menjalur, mengapa pula laluan disekat? Itu saya dalam perdamaian untuk kita sama Muslim, sama insan, kenapa nak disekat? Itu masalahnya. Saya rasa akhirnya kita terjebak dalam permasalahan yang tidak menentu. Sebab itu saya tetap akan mengingatkan pimpinan negara agar sentiasa ingat, janganlah membelanjakan wang negara tanpa had, kerana kita bimbang negara boleh muflis kalau wang negara dibelanjakan tanpa had. Saudara Tikus Guys, Wan Zainuddin, Saudara Azli, Saudara Muhammad Rosli, Saudara Manganu, terima kasih. Roypa dari Terengganu. Saudara Pak Chu, dia kata penuh hikmah lah dari pantun Pak Nazir. Betul, saudara. Ya, Wan lah. Baik, saudara, saya juga perlu mengingatkan anda. Bagi mereka yang menyunting semula live saya ini, maka anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Saya tak mampu untuk memantau. Terpulanglah, anda nak tulis apa pun, tulislah. Saya tak marah. Asalkan, saya mohon, janganlah maksud pencerahan saya itu lari daripada maksudnya, saudara. Sebab saya lihat banyak kadang-kadang yang lari, yang okey tu okey lah juga, tapi dia ada tulisan, komen dan sebagainya. Seolah saya membelasah orang itu, membelasah orang ini. Saya tak belasah siapa, saya memberi pencerahan, saudara. Dan ingat, saudara, pencerahan ini adalah pencerahan politik. Dan matlamat saya hanyalah sekadar untuk memberi informasi, tak lebih daripada itu, supaya warga kita ini sentiasa dalam situasi yang berinformasi. Kalau saya memberi pandangan, saya minta lah saudara, kita berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Nak tulis, nak santun, tak ada masalah. Saya Cik Awang bila bercakap, jangan menunjukkan kebodohan. Maksud pantun Pak Nazir lah. Begitulah Cik Awang menghayati pantun Pak Nazir. Terima kasih Pak Nazir. Terima kasih Cik Awang menghayati pantun dan peringatan daripada Pak Nazir, saudara. Dan kalau anda nak menulis apa-apa pun, gunakanlah bahasa yang baik. Kerana kita adalah warga cinta damai, menyantuni semua aspek, semua permasalahan secara harmonis. Ingat saudara, saudara Maizan Abdul Aziz, Megat Zaharudin. Saudara, sesuatu yang saya terima hari ini agak menggusarkan. Kerana daripada laporan berita agensi berita luar negara, menyatakan bahawa kedudukan ekonomi dunia masih lagi dalam keadaan yang cukup terumbang-ambing.
tukaran dolar antara ringgit Malaysia dengan US dollar, dengan pound sterling dan sebagainya juga dalam keadaan limbo. Tak tahulah, mudah-mudahan Isnin nanti ada kebaikan. Jika tidak, Saudara Abdul Aziz daripada Tanjung Karang, jika tidak nanti saya khawatirlah kalau sampai $1 Amerika sampai RM5, itu bahayalah pada kita, saudara. Bukan bahaya, kenapa? Kerana tentulah harga barangan mahal sebab kita membeli barangan di luar negeri berasaskan pada tukaran wang mengikut mata wang Amerika. Tentulah barangan itu akan naik lagi, saudara. Itu keadaannya, saudara. Dan di Jerman, ekonomi negara tersebut sekarang ni, laporan daripada agensi berita mengatakan bahawa ekonomi Jerman sudah pun berada di paras bahaya. Apa yang dimaksudkan di paras bahaya kita tak tahu, tetapi saya rasa bahawa kemurungan dan mengudumnya negara teknologi, negara yang berasaskan pengeluaran kereta-kereta mewah, secara automotif dan sebagainya, nampak kalau Jerman juga tak boleh bertahan, apa nak jadi pada ekonomi dunia. Itu keadaan, saudara. Sebab itu saya minta anda berhati-hati, Nia Idris, berjimat cermat. Jangan kita berbelanja tanpa had dan jangan kita ikut hati. Selalu saya pesan pada teman-teman, bila anda nak berbelanja, sama ada nak pergi ke supermarket, nak pergi ke shopping complex, belilah apa-apa keperluan. Boleh beli, saudara, asalkan untuk keperluan. Buy what you need, apa yang anda perlukan, bukan apa yang anda mahu. Buy what you want, buy what you need is not what you want. Kalau ikut hati memang nak bawa balik supermarket ke rumah, saudara. Itu keadaannya. Saudara, baik, memulakan bicara saya menerima satu kiriman dari sahabat kita dari Pulau Pinang. Dia mengusahakan benih-benih untuk pelbagai jenis sayuran dan tanaman-tanaman di Pulau Pinang, kawasan Bukit Tajam. Katanya dia menggunakan polybag. Setiap kali dia berusaha sekitar 15,000 polybag yang digunakan. Dan cuma dia mengatakan bahawa dia hairan bagaimana harga barangan ataupun harga sayur-sayuran ataupun buah-buahan saudara boleh meningkat di pasar begitu tinggi harganya, sedangkan apabila pemborong membeli daripada barangan ataupun makanan daripada pengusaha-pengusaha tanaman terlalu murah. Contoh katanya seperti kacang bendi ataupun timun, cili dan sebagainya, nilainya cuma RM1 untuk 1 kilogram. Tetapi bila berada di pasar RM6, RM7. Ini keadaannya. Saya dah bercakap berkali-kali, pegawai-pegawai farma harus melihat soalan ini. Jangan letak tanggungjawab itu hanya kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan haiwan pengguna dan haiwan makanan. Sebab pemborong ini, inilah saya kata lintah darat. Mereka inilah yang menyedut darah pengusaha, ladang-ladang ataupun petani-petani ini. Beli harga RM5, dijual pada RM6. Dan sepatutnya farma kabarnya mempunyai tempat simpanan yang besar dan juga mempunyai kenderaan, lorinya apa semua. Tapi kenapa tidak dipunggah ataupun diambil bahan-bahan ataupun makanan yang dihasilkan oleh petani ini disimpanlah. Tapi kabarnya, kata teman saya ni tadi, dia kata dia dapat tahu bahawa ada juga kalangan pegawai farma ni nak melepas tengkuk saja. Ambil daripada pengusaha dan dijual balik pada pemborong. Jadi pemborong akan beli dengan harga yang murah. Artinya harga nilai untuk petani tidak naik, tetapi barangan di pasaran terus meningkat. Itu keadaannya. Jadi saya haraplah Bamak Sabu jangan lagi berada dalam keadaan selesa. Dan kabarnya juga benar bahawa Kementerian Pertanian sama ada melalui Mardi ataupun melalui PAMA dan sebagainya ada peruntukan untuk petani. Tetapi agihan itu, kata teman saya ni tadi, dia kata seolah-olah macam pilih kasih hanya orang-orang tertentu saja. Itu tak boleh tu. Mesti sama rata. Kerajaan berusaha untuk meningkatkan taraf hidup petani. Janganlah pula anda dilihat sebagai orang yang merosakkan atau melakukan sabotaj terhadap usaha-usaha kerajaan. Anda akan tangan kerajaan. Itu saya haraplah. Kalau teman-teman yang mendengar, pegawai Abang Mat Sabu, Datuk Seri Mat Sabu, kalau mendengar live saya ini, tolong sampaikan pada Menteri. InsyaAllah kalau sidang Parlimen nanti, kalau saya berkesempatan bertemu dengan beliau, saya akan lontarkan pandangan saya ini. Sebab ini bukan dapatan saya sendiri. Ini sahabat saya ini daripada Bukit Mertajam, dia hantar kiriman, dia menghubungi saya. Serius, saudara. Sebab dia mengusahakan dah 10 tahun. Beliau bukanlah kaleng-kaleng orangnya. Mantan pegawai di syarikat Petronas.
dan beliau telah pun meletakkan jawatan dan mengusahakan petegasi untuk membekalkan benih-benih untuk petani-petani. Tapi macam mana dia nak dapat ini kalau harganya harga yang tidak menentu? Kalau pemborong ambil dengan harga yang murah, petani pun naik malas. Dan sedangkan untuk membeli baja, untuk penghasilan mahal saudara. Amat mahal untuk baja-baja katanya dulu katanya baja dah cuma RM180 saja untuk satu pakejnya. Sekarang ni sudah naik RM450 satu set. Bagaimana petani nak maju? Itu keadaan. Saya haraplah saudara Brother Jimmy dia tak kirim pantun. Apa kata saudara Brother Jimmy? Nak tengok sekejap. Kembang semangkuk di atas meja menjadi hiasan penyeri pagi. Pimpinan negara harus berjaga agar negara teguh berdiri. Betul. Jadi saya haraplah menteri-menteri, pak-pak menteri ni, kan nanti kalau kita kata tak tahu buat kerja, dia marah pula. Sedangkan rakyat di bawah menjerit. Itu keadaannya. Saudara Mahasan Harun, apa khabar? Katanya, Saudara Mahasan Harun, salam dari Tanah Suci Mekah. Saudara Mahasan Harun, dia bikin salam pada teman-teman semua. Dan kita mendoakan agar Saudara Mahasan Harun memperolehi haji yang mabruk. Dan katanya beliau telah pun berada di Tanah Suci Mekah. Saudara Mahasan, banyakkan minum air ya. Sebab kabarnya di Mekah sekarang ni panas. Saudara Puan Hamidah Ahmad, salam perjuangan demi Abata. Ya, Saudara Puan Hizam, Saudara Alias, Saudara Tabat. Farmer tinggal nama je katanya. Tak berperanan sejak 10 tahun kebelakangan ini. Itu Tabat menyatakan pada saya tak tahu saudara. Ini bukan kenyataan daripada saya. Teman-teman yang mengatakan kiriman, mereka yang melihat perkembangan. Saya haraplah agar Kementerian Pertanian jujurlah dalam melaksanakan tugas anda. Fikirkanlah bahawa ramai petani-petani daripada warga bangsa kita mengharapkan sentuhan dan keprihatinan anda. Itu yang saya boleh dapat nyatakan seketika saya. Bukan pasal apa saya. Sekarang ni saya juga dipahamkan. Tadi lama juga saya berbual dengan sahabat saya, Saudara Nordin Malik daripada Perak Tengah, kawasan Batu Gajah, Kampung Gajah. Akhirnya beliau mengatakan apa yang diramalkan olehnya sejak 3-4 bulan dulu menjadi realiti. Ini benar saya berhubung dengan usaha petani-petani ataupun mereka yang mengusahakan ikan dalam sangkar. Terutama sekali sebagaimana di Temerloh. Ikan patin. Temerloh memang terkenal dengan ikan patinnya. Ramai orang pergi ke Temerloh tak dapat makan. Secara amin, farmer wujudkan pasar tani. Siapa sebenarnya peniaga tu? Pada kebanyakannya peniaga pasar malam. Rain kata, mula dah. Saya saudara Rain, memanglah saya kalau tak betul pada rakyat, saya marah saudara. Sebagaimana saya berbual dengan Saudara Nordin tadi, betul saudara amalan-amalannya. Bahawa ikan patin sekarang ni, pengusaha-pengusaha ikan sangkar, ikan patin di Temerloh sudah pun mengeluh. Sebab pertama sekali, benih-benih ikan yang datang tu bukanlah jenis yang berkualiti. Dan yang kedua, harganya mahal. Dalam keadaan sekarang ini, ikan sangkar sepanjang sungai, sebagai pengusaha ikan dalam sangkar di sepanjang sungai Semantan, mereka mengalami kerugian yang besar sejak akhir-akhir ini. Dalam suasana cuaca yang tak menentu, yang panas ini, ikan cepat mati. Dan kesan daripada banjir itu hari, ada juga sungai-sungai yang kekeringan. Jadi kerugian itu banyak faktor katanya. Jadi beliau berharap agar pihak yang berwajib, khususnya Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian, turun padanglah. Tengoklah untung nasib mereka. Bagaimana keadaan sangkar-sangkar yang pengusaha-pengusaha ikan sangkar di Temerloh. Kesian mereka saudara. Didi, terima kasih. Salam perjuangan. Saudara Paduka Lang Buana, banyak sangat haiwan perosak. Itu keadaan. Saya tak maulah menuduh yang bukan-bukan, tapi saya merasakan mereka yang bekerja dulu masa interview, masa temu duga, nak jadi pegawai farma ke, pegawai pertanian, anda menzahirkan harapan dan hasrat untuk menolong negara, menolong rakyat. Ingat, setiap kaki tangan kerajaan telah melapaskan sumpah. Sumpah untuk melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Jadi perlulah ditangani untuk nasib rakyat. Sekarang ni untuk pengusaha-pengusaha ikan dalam sangkar di sepanjang sungai Semantan tu, rasa-rasanya jangan sampai mereka lari. Memanglah ikan patin dari Temerloh memang popular. Sebab rasanya berlainan dengan ikan-ikan tempat lain. Tetapi kalau pengusaha, walaupun dalam sangkar pun dah tak mampu lagi. Sebab bukannya mendapat untung, rugi. Ada sampai ke peringkat 50,000
kerugian yang ditanggung oleh mereka. Saya bersimpati lah dalam keadaan ini. Saudara, gaya hidup kita, eloklah kita cerita biarpun pahit. Sebenar saudara, betul. Biarlah kita bercakap benda itu benar walaupun pahit. Saudara, mereka yang mendengar kadang-kadang nak marah-marahlah pada saya. Ya, Saudara Abdullah, Saudara Ramli, Saudara Samad Lon katanya, Puan Kak Minah. Kak Minah, apa khabar Kak? Muhammad Rashidi tak lama lagi dah muncul lah katanya. Itu keadaan saudara. Akhirnya rakyat kita dah orang, kalau orang Kelantan kena ambil dah. Dah tak larat nak fikir. Mudah-mudahan cepat Dajjal muncul. Kiamatlah. Ini yang ada di hati rakyat kerana melihat kebejatan demi kebejatan saudara. Dan contoh saudara macam di Kelantan. Saya bukan nak menuduh saudara, tapi apa yang tular. Saudara Mak Hussein hantar pada saya tengok tular. Benarkah begitu? Katanya saudara bahawa ini syarikat Air Kelantan Sdn Bhd berhutang dengan Tenaga Nasional sejumlah 35 juta. Di tempat loji-loji air semua charge untuk bil elektrik 35 juta. Tak berbayar. Tapi dalam waktu yang sama mereka boleh bayar pula untuk sagu hati, identiti 10,000 seorang untuk lembaga pengarah. Itu yang saya dapat. Jadi saya kata, ini yang saya kata patutnya dipikirkan bagaimana nak menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh syarikat Air Kelantan Sdn Bhd. Kerana ini menyangkuti soal kehidupan rakyat. Jangan main-main. Tidak nanti sepanjang kehidupan anda disumpah. Itu keadaan saya. Dan saya melihat sejak akhir-akhir ini, nampak gayanya terdedah macam-macam cerita. Ini memang agak mengundang amarah saya. Saya memang marah apabila melihat kebejatan, salah laku, orang yang berlaku tidak amanah, pecah amanah. Amanah rakyat akhirnya dikhianati. Amanah negara dikhianati. Mereka bekerja memikirkan untuk mencari kekayaan sendiri. Hari ini saya melihat laporan bagaimana seorang penolong akaunten Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan ataupun Kesedah, katanya malam tadi telah pun ditahan oleh pihak berkuasa kerana pecah amanah. Katanya sekitar 24.8 juta sejak 8 tahun. Artinya selama 8 tahun dia bekerja sebagai penolong akaunten atau penolong akaunten di Kesedah. Lain tak ada sakau duit Kesedah. Sedangkan Kesedah itu ditubuhkan untuk Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan, Kesedah. Kenapa jadi begitu? Menurut Ketua Polis Kelantan, Saudara Datuk Muhammad Zaki Harun, suspek ditahan di rumahnya di Bandar Gua Musang dan direman selama 7 hari mulai hari ini saudara. Dan ini adalah susulan laporan polis yang diterima petang semalam berkaitan salah laku oleh kaki tangan Kesedah. Dia di Gua Musang saudara. Ia berhubung kehilangan wang kerajaan yang diuruskan oleh bahagian kewangan Kesedah melalui kumpulan wang amanah dan kumpulan wang pembangunan sejak Disember 2016 hingga Mei 2023. Apa benda ni? 8 tahun kerjanya lain tak ada. Saudara Aus Firdaus, tidak. Saya tak boleh kita. Saudara tuduh kita tak baiklah. Asal berkaitan dengan Kelantan, mesti ada hal. Saya tidak mau menuduh itu. Saya rasa ini sikap individu. Saya minta warga kita, bagi mereka yang ada gaji, bukan gaji kecil-kecil. Apa nak jadinya? Betul saya setuju dengan Zainal Abidin Omar. Tak ada kerja lain. Lepas satu kebejatan timbul. Saudara Amin Nur Azmi, dia kata Menteri Pertanian, carilah yang ada kelayakan, ego brace. Jadi keadaannya, apakah penempatan menteri-menteri ini tak kena pada tempatnya? Tapi bagaimanapun ini dah 8 tahun berlaku. Saya tidak mau menuduh. Kita tak boleh tuduh kerajaan kerana sikap kebejatan orang individu. Cuma, kalaulah pimpinan itu, kerajaan yang dipimpin, mereka prihatin dan sentiasa meninjau, memantau tentang kegiatan pekerja-pekerja ataupun mereka yang beri amanah. Saya rasa tak berlakulah begitu. Ya, saudara Wan Hizam, betul, sikap individu tak jujur dan tak amanah. Ini sikapnya saudara. Saya amat kecewa. Dan ada lagi saudara. Bukan terhenti sangat Kesedah. Ini juga berlaku apabila Kementerian Sumber Manusia. KSM Sumber Manusia hari ini dipimpin oleh ahli parlimen daripada Batu Gajah, Bisiwa Kumar. Bagaimanapun, Kementerian Sumber Manusia digesa untuk memberi penjelasan
berhubung isu pemberian kontrak pembinaan pusat rehabilitasi neurorobotik dan cybernetics kebangsaan Pertubuhan Keselamatan Sosial, Perkeso. Duit Perkeso pun, saudara, nilai kontrak adalah 654 juta di Ipoh Perak tanpa tender terbuka. Katanya atas alasan menjimatkan masa. Takkanlah tender sebegitu besar dengan jumlah 654 juta. Saudara, Ahli Parlimen Ipoh Barat, M. Kulasigaran, dulu dia pernah jadi menteri di kementerian tersebut, saudara, yang menjaga hal-hal ni. Jadi katanya, menurut pengetahuannya, projek tersebut bernilai sekitar 500 juta. Hanya 500 juta ketika beliau menjadi Menteri Sumber Manusia. Nah, saudara, semasa saya menjadi Menteri Sumber Manusia pada 2018, projek ini hanya bernilai 500 juta. Pada masa itu, saya memastikan Perkeso memperoleh tanah kerajaan supaya harganya jauh lebih murah. Dan kami telah mengadakan banyak penglibatan dengan Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perak, SCDC. Dan akhirnya memperoleh tanah di Bandar Baru di Meru, di Ipoh, saudara. Semua ini dilakukan secara telus dan terbuka. Tapi tender 654 juta ini dilakukan semasa pemerintahan Perikatan Nasional. Saya harap Suruhanjaya Pencegah Rasuah boleh masuklah keadaan ni. Kena. Ini bukan sikit sebab jumlahnya 654 juta. Daripada 500 juta, beza 154 juta. Bukan kaleng-kaleng. Jadi katanya dia minta Kementerian Sumber Manusia dan Perkeso menjelaskan kenapa kenaikan mendadak itu. Apakah kos tambahan yang telah ada yang anda keluarkan, apakah kemudahan tambahan yang ada anda bina dengan wang tambahan itu. Itu persoalan yang dilontarkan oleh Parlimen Kulasigaran, ya, saudara. Bagaimanapun menurut laporan Malaysia Kini, kabarnya Malaysia Kini telah pun menghubungi Kementerian Sumber Manusia dan Perkeso berhubung dakwan tersebut, namun masih belum mendapat maklum balas. Sebenarnya pada 24 Mei lalu, Kementerian Sumber Manusia dalam jawapannya terhadap soal Kulasigaran di Parlimen, mereka berkata projek tersebut diberi keizinan untuk perolehan secara runding terus oleh Lembaga Perkeso pada 23 Februari 2022. Lembaga pengarah saja. Ini yang kadang-kadang saya tak nak menuduh saya. Ini kadang-kadang membuatkan rakyat mempunyai persepsi adanya kong kali kong. Itu keadaan saya. Ini tak tahulah saya nak tuduh. Saya tak mau menuduh. Kita mengharapkan agar Suruhanjaya Pencegah Rasuah dapat segeralah menyiasat. Jika benda ni ada berlakunya salah laku, maka perlulah mereka bertanggungjawab dibawa ke muka kehadapan supaya agar warga yang lain memberi kesadaran pada yang lain. Jadi ini keadaannya katanya projek besar melalui tender terus cenderung melibatkan rasuah kerana jumlah wang yang besar. Jadi kata Kulasigaran, ketika saya menjadi menteri, saya bertegas bahawa projek ini mesti melalui tender terbuka. Tapi apabila anda menjalankan tender terus untuk projek besar, anda mengelak peluang yang adil dan sama rata di kalangan kontraktor, katanya. Itu keadaan, saudara. Sebab itu belum menggesa Kementerian Sumber Manusia dan Perkeso untuk membuat satu kenyataan, memperjelaskan kepada warga mengenai keputusan kerajaan saat ini agar kenapa tidak memberikan tender secara terbuka dengan kenaikan kos projek sebanyak 154 juta. Sekarang, saudara, semua main juta-juta lah. Naik angin saya, saudara. Itulah keadaannya, saudara. Apa nak jadi negara kita ni? Lepas satu. Memanglah, kita mengharapkan pembongkaran demi pembongkaran. Kita tak mahu lagi benda ini diswap under the carpet ataupun segala sampah sarap disapu di bawah permaidani. Macam semalam, saya tak dapat membuat laporan sebab saya berada di Jendela Baik. Semalam, ketibaan Tan Sri Muhyiddin telah pun disambut dengan suara selamat datang kluster mahkamah. Berani pula kakak tu. Berubah muka Tan Sri. Bagi saya lah, saya tidak mahu untuk memadankan muka ataupun menyorak atas segala. Tapi itulah keadaannya. Saya yakin ini adalah kakak itu selama ni dia sentiasa mengikuti perkembangan perbicaraan Datuk Seri Najib yang dituduh perompak, penyamun dan sebagainya oleh Tan Sri Muhyiddin selama ini. Jadi bila Tan Sri Muhyiddin pula kali ini dibawa ke muka pengadilan, bagi dia lah mungkin dia geram masalah. Sebab dia kata selamat datanglah kluster mahkamah. Bagaimanapun saya melihat
bahawa tiada banyak pun, tak ramai mana pun penyokong daripada Parti Bersatu yang mengiringi Tan Sri Muhyiddin. Apakah mereka sudah hilang sokongan? Itu yang jelas yang kita lihat saudara. Dan saya merasakan bahawa apabila sepanjang saya tengok fakta kes, pertama sekali peguam yang mewakili Tan Sri Muhyiddin adalah peguam juga yang mewakili Datuk Seri Zahid. Iaitu Datuk Isham Teh Potek. Dan kabarnya bahawa semua ini akan dirangkum dalam satu di mana mahkamah menetapkan sebelum 30 Jun bagi pembelaan menjawab permohonan dan turut menetapkan 14 Julai bagi pendakwaan membalasnya. Jadi perbicaraan sepenuhnya saya rasa akan berjalan bermula daripada bulan Julai akan datang. Itu yang saya dapat lihat dan keputusan belum tahu. Tan Sri Muhyiddin telah pun dibebaskan seperti biasa. Dan saya mengharap teman-teman, jangan kita menjatuhkan hukuman sekarang. Jangan. Saya tak setuju saya. Kalau anda mengatakan kluster itu kluster mahkamah, jelas. Tetapi janganlah kita mengatakan orang itu bersalah, kerana tidak ada sesiapa pun boleh dianggap bersalah melainkan setelah dibuktikan oleh mahkamah. Sebab itu saya katakan saudara, macam kes berlaku pada Presiden UMNO, mereka bersorak selama hari ini, Datuk Zahid itu, Datuk ini, sedangkan mahkamah tak buat keputusan. Jangan saudara, tak baik. Kita harus berlapang dada melihatnya sekarang. Sekejap saudara, kita pergi sedikit pada negara berita luar. Ini politik negara luar saudara. Negara luar saya nampak bahawa Pita Limjaroenrat, Pita Limjaroenrat iaitu anak muda yang memenangi pilihan raya di Thailand. Kabarnya masih belum lagi boleh menubuhkan kerajaan dan belum mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Kerana keadaan masih dalam keadaan macam tergantung lah saudara. Kerana sepatutnya beliau menjadi Perdana Menteri Thailand yang ke-30. Tapi apabila partinya MFF bersetuju untuk menduduki kerajaan, tapi masalah mereka terikat. Kerana undi yang diperolehi tak sampai pun 376 undi. 376 ahli parlimen. Di Thailand dia mesti mana-mana kerajaan nak menubuhkan kerajaan, nak jadi Perdana Menteri, mesti disokong oleh sejumlah 376. Tapi sekarang ni jumlah senarai ahli Dewan Rakyat yang dipilih adalah 500 orang. Sementara Dewan Negara 250. Daripada 500 campur 250 750. Daripada 750 tu sekurang-kurangnya mesti ada 376 ahli parlimen bersama dengan Dewan Negara itu menyokong mana-mana seorang nak jadi Perdana Menteri. Tapi kabarnya ini Pita Limjaroenrat ni belum dapat 376. Dia cuma mampu dapat 311 ahli parlimen yang menyokong, kurang 65. Tapi kalau undi daripada Senator, dapat 65 orang lagi daripada Senator, maka barulah dia dapat membentuk kerajaan dan menjadi Perdana Menteri. Ini yang berlaku di Thailand saudara. Dalam keadaan limbo, belum tahu lagi apakah ini akan mengundang berlaku lagi kudeta atau perampasan kuasa. Wallahu a'lam bisawab. Kerana para senator yang seramai 250 orang itu adalah calon-calon yang dinamakan oleh juta tentera. Sampai itu saudara, walaupun di Thailand 8 parti saudara dah bersetuju membentuk kerajaan, tapi tak cukup. Tak cukup 376. Saudara. Dan saya juga menerima berita kabarnya dari Istanbul. Istanbul besok akan mengadakan penentuan melalui pilihan raya umum Turki. Jadi kabarnya Presiden Recep Tayyip Erdogan saat ini masih mendahului pesaingnya iaitu Kemal Kılıçdaroğlu. Beliau hampir 5 mata lah selepas pusingan pertama. Erdogan dianggap pilihan utama menjelang pusingan akhir setakat hari ini saudara. Peluang itu diperkukuhkan katanya dengan sokongan Sinan Ogan, seorang ultra-nasionalis yang meraih 52% undi pada 14 Mei lalu. Parti berhaluan kanan yang lebih kecil juga memperoleh hampir 1/4 daripada undi pilihan raya. Artinya, besar kemungkinan Erdogan akan mengekalkan jawatannya sebagai Presiden Turki, di mana Turki akan mengadakan pilihan raya besok. Sama-sama kita tunggu besok atau malam besok dapatlah saudara. Itu keadaan di luar negara. Dalam negara semalam, Majlis Tinggi telah pun mengada mesyuarat. Pertama, keputusan dalam mesyuarat itu adalah menerima semula, iaitu Dato' Tan Sri Mak Issa, mantan Menteri Besar
Negeri Sembilan kembali menyertai UMNO. Itu keputusannya demikian menurut Sisa Agung UMNO, Datuk Sri Ashraf Wajidi. Bagaimana surat tu belum dihantar lagi lah, tapi keputusan Majlis Tinggi semalam menerima semula. Tan Sri Mak Isa katanya waktu itu sebab tak dapat terpilih dia nak bertanding atas tiket bebas. Jadi sebab itu dia dah dilucutkan, dia ada keahlian, tapi bagaimanapun semalam Majlis Tinggi menerima semula. Dan dalam pada itu semalam juga Majlis Tinggi dapat mendengar dengan jelas apa yang dimaksudkan oleh saranan Datuk Seri Ahmad Maslan supaya pengundi-pengundi UMNO, warga UMNO mengundi parti daripada Pakatan Harapan yang telah pun diperjadikan sebagai polemik politik oleh mereka. Kononnya beliau mengarahkan supaya orang Melayu sokong DAP. Itu betul tak betul. Dan penjelasan juga diberi oleh Datuk Sri Azalina tentang isu judi. Yang sebab tu dia jawab di Parlimen, dia jawapan dia mudah. Dia kata bahawa Suruhanjaya pencegah rasuah. Belum lagi ini menyiasat sepenuhnya kerana tidak mahu siasatan itu kerana banyak ini kepada belum pengetahuan umum saja, belum ada bukti nyata. Dah dikatakan bahawa Perdana Menteri melontarkan berita bohong dan sebagainya. Jadi saya benda begini, bila mereka mencabar SPRM, besar kemungkinan selepas ini SPRM akan bertindak. Maka cari penyakit lah. Dah dijawab oleh Menteri, kamu cabar, tunggulah dalam masa seminggu dua nanti. Saya rasa begitu. Apa khabar Saudara Nizam Perkasa? Salam untuk semua sahabat. Selamat malam. Begitu juga Ion. Berhubung dengan agihan kerusi untuk pilihan raya negeri, juga pilihan agihan kerusi, kabarnya Majlis Tinggi semalam memutuskan pada hujung bulan Mei. Hujung bulan ni lah, saya hari ni 27, 28, 29, 30. Mungkin 31 Mei, Jun. Dia mungkinnya selawat-lawatnya awal Jun nanti dapatlah diketahui berapa UMNO akan bertanding, siapa calon-calonnya dan sebagainya. Saya mengharapkan agar Ahli Majlis Tinggi dapat memberitahu siapa calonnya lebih awal supaya dapat dikenal pasti oleh warga, boleh bekerja. Jangan buat last minute. Dan saya yakin kali ini juga masih lagi calon-calonnya akan diturunkan adalah kalangan muka-muka baru. Sebab rakyat pun dah Saudara Faizal Abdullah, siapa yang kena abah lu penyakau? Tak salah. Dan saudara, kita bukan nak cari masalah saudara, dalam masalah nak tuduh orang tu, tuduh orang ini saudara. Jadi cuma saya mengharapkan agar pimpinan UMNO dapat memperjelaskan siapa sebenarnya calon-calon yang akan diturunkan untuk bertanding supaya nama lebih awal, boleh buat kerja. Tak perlulah nak rahsia-rahsia last minute, akhirnya rosak. Sebab bila berlaku saat-saat akhir, orang yang berharapan dan harap nak dapat calon, tak dapat calon, dia melakukan sabotaj. Tak boleh kita nak buat menyelesaikan masalah itu. Ini pengalaman silap lah saudara. Kita kalau beralih lah, sebab katanya politik itu dinamika sifatnya. Saudara, soal isu judi kita sentuh tadi, tak mana pun, sudah samat. Dan ini masalahnya sekarang. Masalah sekarang ni saya lihat. Semalam saya waktu di Janda Baik pun saya dah melontarkan pandangan pada teman-teman. Berhubung dengan kedudukan kita sebenarnya. Saya warga UMNO ya. Betul lah saudara Papa Hafiz, tak payah nak rahsia-rahsia soal calon. Kalau boleh, awal. Bulan kita nak pilihan raya Julai katanya, sebulan ataupun 2 bulan sebelum, supaya calon-calon boleh mempersiapkan diri. Tak perlu rahsia. Saya Bakdaud, kenapa tak payah hantar calon? Kalau nama-nama calon telah dihantar, putuskan sesegera mungkin. Dan saya haraplah semua warga UMNO berlapang dada. Kalau calon anda tak terpilih pun, yang pastinya biarlah usahakan agar parti, calon-calon mewakili parti kita menang. Kita bukan menyokong individu, kita menyokong parti. Itu paling penting saudara. Saudara Azli Nordin, saya tak nak campur lah soal itu. Isu teman-teman kita, balon sana, balon sini. Bagi saya lah saudara, semua orang boleh menentangkan pandangan, tapi kita mesti bersetuju untuk tak bersetuju. Kalau ada kebenaran, pulanglah. Betul saudara Azli, saya tahu dia bukan hentam Pakatan Harapan, dia hentam presiden sekali. Nak buat macam mana saudara? Kadang-kadang itulah yang nak kita katakan musuh dan selimut pun tidak saudara. Tapi
Saya tak tahu apa pegangan. Cuma saya nak bercakap sekarang, saudara. Kita kena fikir, saudara. Yang bertempik macam orang bagai nak gerak, saudara, bila dengar UMNO bekerjasama dengan Pakatan Rakyat atau Pakatan Harapan. Saudara, tetapi masa PRU 14, ramai ahli-ahli UMNO tapi tak menyokong UMNO. Bila sekarang ni keadaannya suasana terpaksa membentuk kerajaan bersama Pakatan Harapan, mereka bertempik. Jadi berapa ramai sebenarnya yang benar-benar ikhlas pada parti? Sedang lihat ramai yang mengkhianati parti kerana tak puas hati terhadap calon pilihan mereka tidak dicalonkan dan mereka melakukan sabotaj pada parti. Hari ini bila parti mengadakan kerjasama dengan Pakatan Harapan, bertempik pula. Marah, saudara. Berapa ramai ahli UMNO dulu yang betul-betul keluar mengundi dan kira baik-baik. Berapa ramai yang khianat undi pada calon lawan. Mereka menyokong calon lawan. Kena fikir betul-betul. Jangan cakap sedap mulut saja, saudara. Bila UMNO memerlukan calon 100 lebih, 124 kursi parlimen. Sehingga tinggal 26 saja. Ini sebenarnya adalah disebabkan oleh sabotaj. Sabotaj di kalangan ahli-ahli UMNO sendiri. Mereka yang dulu jadi wakil rakyat tak terpilih. Jadi, anak-anak buah dia marah. Turut menumpang semangkuk. Melakukan sabotaj. Bila UMNO kalah, terpaksa membuat kerjasama dengan Pakatan Harapan, mereka dah bertempik sehari siang malam. Itu kan gambarnya. Jadi bila timbul masalah, mulalah salahkah itu, salahkah orang ini. Anda ni manusia ke apa? Itu persoalan yang saya tanya. Malahan ramai pula pakar-pakar di peringkat Kak Rombi meroyan. Sedangkan mereka sendiri pun buat tak tahu. Kita kata, betul kata Datuk Lokman Adam. Dia marah betul. Yang tak mengundi, anda. Yang melakukan sabotaj pada parti, anda. Tapi sekarang marah bila UMNO nak kerjasama dengan Pakatan Harapan. Mula membina naratif kononnya bekerjasama dengan DAP dan sebagainya. Ini gambaran saya perlu betul serang lah, saudara. Saya kadang-kadang nak kata meluat itu tidaklah, tapi saya rasa saya perlu memberi kesedaran pada warga parti. Kalau anda benar-benar orang yang setia pada parti, anda tidak akan melakukan pengkhianatan. Dan kalau anda melihat adanya mereka yang melakukan khianat pada parti, anda harus melakukan melaporkan pada pihak Majlis Tinggi. Betul, saudara Ali Tahir, penat. Memang penat kita fikirkan begini. Perangai orang kita. Kalau saya kata nanti orang marah kat saya. Tapi apakah ini gambarannya? Saudara Aziz Jidin, dia kata ganjan layang orang pastu tutup. Saya tak mau nak maki hamun orang. Tapi saya nak menyedarkan warga kita. Ahli UMNO 3.7 juta. Berapa peratus yang benar-benar mendukung perjuangan? Kalau kita 3.7 juta ini, musim pilihan raya apabila nafiri ditiupkan, gendang dipalukan, kita berperang turun ke gelanggang. Betul-betul. Ketepikan soal personal. Ini tidak. Mungkin kalangan satu-satu bahagian tu adalah penyokong ketua bahagian, lebih kurang 500 orang. Mereka ini yang melakukan sabotaj. Mereka inilah juga pergi ke rumah. Mereka ini adalah macam orang kata si Kitul yang berenang, menyeberangi Selat Melaka, berenang ke kapal Vasco da Gama, memecahkan rahsia kekuatan tentera Melaka. Senanglah musuh menawan kubu Melaka. Ini yang berlaku dalam pilihan raya lepas. Saya harap dalam pilihan raya negeri kali ini ada kesedaran. Kita harus sedar. Semalam waktu saya berbual dengan teman-teman daripada Negeri Sembilan, saja je saya katakan, Negeri Sembilan mungkinlah dapat 10, 11 ke 12 kursi je pembagian. Bertempik dia orang marah. Artinya ada semangat. Bila saya melakukan provokasi, ada semangat. Alhamdulillah. Artinya warga UMNO Negeri Sembilan kukuh semangatnya. Saya yakin untuk kali ini UMNO akan mantap lagi di Negeri Sembilan. Tapi bagaimana di negeri lain? Bagaimana di Selangor? Saudara jangan lupa, saudara, daripada 56 kursi, UMNO cuma dapat 5 kursi saja. Menang. Sebab kerana adanya sabotaj. Kalau tak ada sabotaj di peringkat pimpinan bahagian-bahagian, saya rasa tak ada masalah. Kawasan selamat untuk UMNO dulu, di Ulu Langat, di Kuala Langat, di Tanjung Karang,
di Sungai Besar, Sabak Bernam, Ulu Selangor. Ini merupakan di Selayang. Ini merupakan kubu-kubu UMNO. Bagaimana kubu-kubu ini boleh ditembusi? Ialah kerana adanya parasit dan pengkhianat di kalangan warga UMNO itu sendiri. Jadi saya harap kita sepatutnya kita pulaukan mereka ni. Dan mereka ni tak layak nak memakai baju UMNO. Saudara Bak Daud ni ingatlah, PH nak bagi laluan mudah pada UMNO kat Selangor ke? Itu realiti. Saudara Bak Daud, saya yakin takkanlah PH akan bagi laluan mudah pada UMNO. Tetapi dengan kerjasama dalam Pakatan Harapan ini tentulah. Paling tidak pun bukanlah sekadar 5 kursi, paling tidak 10 ataupun 15. Dan mana kawasan yang mereka menang, mereka akan pertahankan. Itu adatlah saudara. Tak boleh pula kita minta pula. Dia dah berkuasa kawasan itu. Itulah natijah yang perlu kita bayar. Itulah harga yang perlu dibayar oleh warga UMNO yang melakukan sabotaj. Cuma yang UMNO boleh bertanding di kawasan-kawasan di mana Perikatan Nasional yang menang. Dalam pilihan raya PRU14 dulu. Ini gambarannya. Dan terpulanglah. Saudara Firdaus, jangan kita kaitkan istana dengan ahli politik. Tak baik, Saudara Firdaus. Tak baik. Kita bercakap soal parti, bercakap tentang warga kita. Kalau kita nak, saya bukan kata gini, saya nak badal ahli UMNO sendiri, saudara. Yang sikap mereka gergaji dua mata. Orang macam ni sebenarnya tak sesuai lagi dalam UMNO. Saudara Ali Abdul Latif, dia kata Selangor tak payahlah, tetap tak payah risau kena, tetap mantap. Saya tahu. Sebab itu, bila orang mengatakan, Perikatan Nasional kata dah boleh dapat 33 kursi di Selangor, saya ketawa. Saya kata kenapa? Jangan, kalau betul pun ada kedangkalan dalam berfikir, jangan tunjuk ke orang. Jangan tunjuk ke orang bahawa awak tu dangkal dalam kiraan politik. Konon-kononnya, jadi menteri besar, di Kedah, PN akan tawan dengan 33 kursi. Konon-kononnya. Dulu pernah menjadi menteri apa semua. Takkanlah anda dangkal begitu, tak dapat membaca aliran pemikiran. Warga Selangor dia mudah saja, saudara. Bagi mereka, siapa yang memperjuangkan kehidupan mereka untuk keselesaan. Warga Selangor bagi saya adalah metropolitik. Yang di luar-luar tu macamlah Ulu Selangor, Ulu Langat, kawasannya, ataupun Dengkil, Sepang, ataupun di Sabak Bernam, maupun di Sungai Besar. Itu mungkin warganya warga urban ataupun luar bandar. Tapi kebanyakannya datang daripada masyarakat kota. Masyarakat metro yang selalu saya katakan sebagai gated society. Masyarakat yang redha dirinya dipagar. Jadi untuk jumpa susah, melainkan dengan media sosial. Dan pada mereka yang paling penting adalah keselesaan, lestari kehidupan selesa mereka. Bukan soal soal kepatian. Sebab itu saya katakan bahawa untuk Perikatan Nasional nak dapat, saya rasalah nak dapat 5 kursi pun belum pasti, saya. Belum pasti. Sebab itu Azwin Hadi pun sendiri tak berani nak bertanding sebab dia dah baca. Orang lain tu tak tahulah. Dan kepada UMNO terpaksalah berkongsi. Inilah dikatakan sebagai perkongsian kuasa. Rakyat sudah membuat ketetapan. Secara Rudin Malik, ada yang lebih baik UMNO bersama PH ni berbanding masa UMNO bersama PN dulu. Betul, sahabat. Nak kata dulu kita tak pernah berbaik, kita dah cuba mengukir satu persahabatan dalam muafakat nasional. Tapi mereka buat hal. Tapi salahkan UMNO. Tak apalah orang nak salahkan UMNO pun. Biarlah, tak ada masalah. Biarlah waktu yang menentukan. Saudara. Saudara Edi Tahir. Belalah, dia kata modal habis. Apa yang modal habisnya? Modal tak habis. Dia orang yang modal habis sekarang ni, saudara. Nah sekarang ni, saudara, saya lihat sekarang ni, dalam keadaan sekarang ni, barulah nak minta supaya UMNO dapat kursi banyak ini. UMNO, benda dah terlepas. Sebab itu saya katakan kadang-kadang, kita ni ada kalanya, bila ayam terlepas, tangan bau najis. Ini yang berlaku sekarang. Terjerit terlolong, UMNO nak dapat kursi banyak ini. Di Pulau Pinang tak banyak ini. Di Kedah tak banyak ini. Sebab, waktu pilihan raya anda buat tak tahu. Anda melakukan tindakan cah keting ataupun sabotaj. Aku tak dapat, biar orang lain tak dapat. Itu gambarannya. Saya haraplah ada perubahan. Sebelum pilihan raya dulu, saya ingat lagi saya, tiap-tiap malam saya bercakap. Dan malam saya boleh katakan menjerit juga dengan Presiden Parti. Pastikan adanya calon-calon muka baru. Pastikan calon muda. Dan Alhamdulillah, pilihan raya lepas, Presiden menurut kehendak akar umbi. Menurunkan calon-calon
Yang muda, yang muka baru, sebagaimana berlaku di Melaka, sebagaimana berlaku di Johor. Pilihan raya untuk parlimen baru ni, pilihan raya yang ke-15, 80%, 75% calon-calon muka baru. Dah disantuni kehendak Kak Romli kerana calon mereka tak terpilih, kerana orang yang mereka sokong selama ini tak dapat, kerana tak dapat kulus, gomimah politik. Akhirnya mereka sanggup menggadaikan, biarlah nak lingkuplah parti. Inilah sikap mereka. Ini sikap mereka yang menghancurkan parti. Orang macam ini bagi saya tak sesuai lagi. Dan Alhamdulillah sejak akhir-akhir ini saya nampak usai pilihan raya PRU yang ke-15 dan selepas kita mengadakan pemilihan parti, saya lihat wajah-wajah muka baru sangat berbeza. Wajah-wajah yang lebih ceria, wajah-wajah yang ikhlas. Saya mengharapkan mereka yang baru memegang jawatan ini harus memacu parti kita ini untuk berada di tahap yang lebih baik lagi. Bukan yang macam ini dulu. Cukup-cukuplah. Mereka dapat jawatan sebelum menang, bagan agak lah. Ini hari ini budaya pergi jumpa kalau orang sakit, suap makan, angkat kursi roda. Itu bukan budaya yang kita memang perlu kita santuni, tapi bukan itu yang perlu ditonjolkan. Rakyat nak tahu apa lestari pemikiran anda. Macam sekarang. Tadi saya berbual dengan Saudara Nordin tadi. Masih lagi kita bela. Sebab itu saya bertanya pada Yang Amat pada Menteri. Bagaimana kita lakaran masa depan? Ini kena jelas. Sebab parlimen dah bersidang dah seminggu. Rakyat masih bertanya-tanya ke arah mana negara mau dibawa. Itu corak yang macam mana nak dibawa. Ini keadaan yang rakyat di peringkat akar umbi nak tahu. Kerana suasana macam lesu lah saudara. Saya nak bagi tahu terus terang. Suasana ekonomi lesu. Memanglah ekonomi dunia dalam keadaan merudum. Ditambah bila keadaan suasana dalam negara kita ini lesu, rakyat tentulah bertambah lelah. Sajalah Abdul, tak apalah. Saya tak mau menuduh. Biar rakyat sendiri tahu. Anda tahu, saya tahu, rakyat bertahu. Ya, saudara Mak Isyam kata UMNO tunjang kepimpinan semakin. Tak, saudara Mak Isyam tidak begitu. Saya dah bercakap, saudara. Sebenarnya UMNO ini anugerah. UMNO lahir di istana, saudara. Sentiasa mendapat perlindungan daripada Allah SWT. Cakap terus terang, saudara. Dan UMNO tak boleh jadi pembangkang. Kalau UMNO menjadi parti pembangkang, negara huru-hara. Lihatlah sendiri, bila pilihan raya yang ke-14, UMNO jadi pembangkang, apa jadi? 3 Perdana Menteri sekali pilihan raya, saudara. Bila saja UMNO berada sebagai daripada kerajaan, walaupun negara diserang oleh COVID-19, akhirnya dapat diatasi sedikit demi sedikit. Saudara, ini gambarannya. Sebab UMNO bukan lahir parti jalanan. UMNO bukan parti jalanan. UMNO lahir di istana. Sebab itu apabila Dunia Mulia tuanku memanggil parti yang mengalahkan UMNO, iaitu Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan, kena ingat, 2 parti inilah yang menumbangkan parti UMNO apabila dipanggil untuk membentuk kerajaan. Kerana waktu itu keadaan tumbang ambing. Kerajaan parlimen tergantung. Ini kerja Allah SWT. Kena fikir. Kita kena berlapang dada memikirkan. Kenapa waktu itu ditutup pintu hati Tasimuddin menerima saranan tuanku agar membentuk kerajaan campuran. Jadi bila keadaan begitu berlaku, maka ada kekosongan dan UMNO mengambil tempat. Walaupun dengan hanya 30 kursi parlimen sebagai ahli Barisan Nasional ataupun dengan 26 kursi daripada UMNO, itu kita berada dalam kerajaan. Ini kerja yang saya rasa kita tak boleh nak saya lebih-lebihkan tu. Saya tak bolehlah, saya bukan pakar agama, tapi saya melihat mungkin inilah rahmat ilahi yang mau menyelamatkan UMNO. Sebab itu jangan sekali kita bersikap khianat pada UMNO. Saudara harus lihat, saudara, siapa saja yang mengkhianati UMNO, mereka tak selamat dalam politik mereka. Akhirnya hilang begitu saja. Hilang di terus zaman. Saya tak mau sebutlah nama siapa pun, tapi anda boleh lihat daripada dulu lagi siapa saja yang mengkhianati UMNO. Kerana UMNO itu adalah parti payungan warga bangsa Melayu. Jangan dikhianati bangsa kita. UMNO jelas perjuangan ni tentang demi agama, demi bangsa dan tanah air. Dan UMNO sentiasa menjunjung titah istana. Jadi saya haraplah teman-teman dalam pencerahan malam ini cuba fikir, wajarkah kita meneruskan tindakan khianat pada parti? Sudah-sudahlah. Kalau kita khianat pada parti, satu ketika nanti kita pasti akan dikhianati. Ingat, saudara, pesan saya, jangan sesekali kita mengkhianati parti
secara Bak Daud, kami kecewa Tok Mak dipinggirkan. Macam mana dipinggirkan? Macam mana tak ada dipinggirkan? Itu sekarang ni kita ni berada dalam kerajaan pun bukan kita menentukan, yang menentukan siapa barisan kabinetnya adalah ini apa yang awak pada menteri dan Saudara Ibrahim. Kita tak boleh campur. Tapi beliau juga berlapang dada melantik daripada UMNO sampai 6 orang jadi menteri. Soalnya dipinggir bagaimana Bandar Ismail Sabri pun dia tidak menawarkan diri bertanding nak presiden. Dia seolah menggambarkan macam nak berundur diri je. Bagi saya lah saudara, siapa saja kalau khianat pada bangsanya, tunggulah. Pastilah mereka akan berada dalam suasana yang lebih hina daripada apa yang mereka alami sekarang. Mereka mungkin kaya, tapi kekayaan mereka juga akan melingkupkan kehidupan mereka. Jumpa lagi besok saudara. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.